Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in Syarah Qurratil Ain. Sambungan perbincangan kita bagi jemaah yang ada kitab yang lama, muka surat 108. Kitab yang berwarna hijau kulit ni 116. 108 atau 116. Faslun fi ab'adit salati wa muqtadi sujudis sahwi. Fasal pada menyatakan tentang sunat-sunat ab'ad dalam salat dan hukum-hukum sebab-sebab kena sujud sahwi. Hukum sebab-sebab kena sujud sahwi, ini perbincangan kita. Jadi Tuan Syekh kita ni rahimahullah, dia kembas sekali. Dia kembas lalu sujud sahwi dengan sunat ab'ad. Sebab tinggal ab'ad kena sujud sahwi. Itu dia punya teknik susunan dia punya kitab. Macam-macam cara gaya penulisan orang ni. Ada kata sunat ab'ad satu bab, satu fasal. Sujud sahwi satu pasal. Dia tak sunat ab'ad dalam sujud sahwi. Sebab kalau mu tinggal hak ni kena sujud. Itu dia panggil gaya penulisan itu tak sama kan. Alhamdulillah. Tengok kitab. Faslun fi ab'adis salati wa muqtadi sujud sahwi tusannu sajdatani qubayla salamin wa in kathura as-sahwu. Dan disunatkan sujud 2 kali sebelum sedikit daripada salam. Maksudnya selepas kita tamat semua bacaan tasyahud, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah, maka ketika itulah baru kita sujud sahwi. Qubaila salam, mana sebelum salam sujud sahwi dulu, kemudian baru salam. Sekalipun laranya itu banyak. Dia terjemah lara. Wa in kathura sahwu. Kalau perkara yang kita lupa tu banyak sekalipun, sujud sahwinya 2 kali sujud pas. Dan 2 sujud sahwi 2 kali ya. 2 kali sujud. Walaupun banyak. Jangan kata saya terlupa 5 masalah lupa ini. 10 sujud. Ada sekali je. 2 kali sujud dan 2 duduk di antaranya. Duduk antara 2 sujud. Dia macam solat jugalah. Kita sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud sekali lagi. Bangun tu baru bagi salam. Adalah kaifiatnya seperti sujud sembahyang dan duduk antara 2 sujud sembahyang pula. Jadi duduk dia tu macam solat. Duduk juga macam duduk antara 2 solat. Fi wajibatihas salasah. Apa dia dalam arti yang wajibnya yang 3 perkara dan yang sunat-sunatnya itu kena berlaku. Apa dia 3 perkara hak wajib itu? Yang pertama sujud dengan tumakninah. Tanda pelajar, tak ada lain kitab ni. Yang pertama dia panggil at-tumakninah, sujud dengan keadaan tenang. 1. Yang kedua, ala sab'ati a'zum, sujud di atas 7 anggota ataupun 7 tulang. Apa dia? Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 tapak kaki. Tapak kaki, tapak jari kaki itulah. Dan juga yastaqiru jalisan, duduk rapat. Jangan orang panggil separuh-separuh duduk lah, duduk rapat. Dan yang sunat-sunatnya yang terdahulu daripada ini, banyaklah sunat dalam sujud tu, di antaranya baca zikir,
baca tasbih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dan juga baca zikir di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajburni, sampai ke akhirnya. Itu artinya simple je sujud sahwi ni. Tuan Syekh kata kasujudis salah. Bas. Gaya dia seperti solat. Mu sujud macam tu, duduk antara dua sujud, sujud balik macam kita solat tadi juga. Cuma dia nama dia sujud sahwi. Alhamdulillah, simple penjelasan, senang untuk dipahami. Alhamdulillah. Dan ada pun yang mengatakan, apa dia kita nak baca? Waqila. Tuan Syekh ni, Tuan Syekh Malibari kata, ada ulama kata, di antara bacaan dalam sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Dan ini adalah layak dengan halnya. Hal kita lupa, kita pun puji Allah Ta'ala yang tidak lupa. Maka kata di Imam Nawawi dan lain-lain ulama mazhab, dia kata sujud sahwi ini macam sujud solat biasa. Artinya segala bacaan dia sama. Sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk antara sujud rabbighfirli warhamni wajburni. Itu je bacaan. Adapun bacaan ini, bacaan subhana man la yanawasu, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Talkhisul Habir mengatakan la aslalahu lam ajidu lahu asla. Mana tak ada asal daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Syekh Malibari kata apa? Waqila, dikatakan oleh sebahagian ulama, yaqulu fiha. Kita baca doa ni. Maka alhamdulillah, saya buat kesimpulan bahawa bacaan dalam sujud sahwi sama dengan sujud biasa. Ini qilah, dikatakan saja. Mana tidak ada sandaran daripada sunnah Nabi. Bahkan Imam Nawawi dan imam lain kata sujud sahwi bacaan dia sama dengan sujud. Sujud apa? Sujud yang kita salat. Alhamdulillah. Jadi para pelajar sekalian, bila ada benda-benda khilaf macam ni, kan? Jadi kalau kita menjelaskan kepada masyarakat, tak adalah keliru. Yang kelirunya bila kita tak mau faham apa yang orang cakap. Jadi kelirulah. Orang cakap lain, jawab lain, pun keliru juga. Jadi kita tak usah duk keliru-keliru lah. Kan? Pelajar-pelajar pun kalau rasa tak faham, tanya je. Boleh. Sebab itulah kata orang, kalau benda boleh bincang, kenapa nak kelahi? Tapi orang sekarang ni kalau boleh kelahi, kenapa nak bincang? Itu ya punca berlakunya. Jadi alhamdulillah. Dia kata, orang kata kalau perkara boleh bincang, boleh muzakarah, boleh toleransi, kenapa nak kelahi? Kita pula tukar ayat. Kalau boleh kelahi, kenapa nak bincang? Kelahi dulu. Bagi peluang netizen kutuk-mengutuk dalam Facebook dulu, baru kita buat penjelasan. Kita kata janganlah. Dunia semakin nak kiamat, penuntut ilmu juga semakin tidak beradab, kan? Jadi duk laga-lagakan asatizah pun satu penyakit. Jadi kita kata Imam Nawawi kata dalam masalah ini sujud sahwi itu sama juga dengan bacaan lain. Dan Ibnu Hajar kata bacaan ini tidak adalah aslalah, tidak ada asal dalam sunnah. Jadi tuan-tuan kekal je bacaan yang biasa. Apa bahasa? Seperti yang di kita dalam sujud lain. Ini munasabah lah. Tapi tak ada apa kan. Baiklah. Dan wajib wa yajibu niyatu sujudis sahwi bi an yaqsidahu 'anis sahwi 'inda syuru'ihi fi. Dan wajib niat sujud sahwi, iaitu dengan ia meniatkan sujud sahwi itu waktu ia hendak memulakan sujud. Bila kita nak turun sujud, kata kita niat ini sujud sahwi. Yakni niat itu adalah serentak dengan permulaan masuk kepada sujud itu dan tidak boleh berlafaz. Kalau lafaz juga nawaitu sujudi sahwi, batalat salatuhu, batal dia punya salat. Allahu Akbar. Jadi para pelajar sekalian, kita ni kena belajarlah. Jangan kata apa salahnya kita nak niat. Mana apa salahnya. Kalau boleh sujud sahwi, niat dia aku sujud sahwi. Maknanya bukan sujud tambahan daripada solat ini, sujud sahwi kerana terlupa. Ada kes tengah jalan tadi.
Baik. Kita pergi kepada letak. Letak nombor 1, perkara-perkara yang terjadi dan sunat sujud sahwi. Letak nombor 1. Nombor 1. Dan disunatkan, dengar ni tuan-tuan, disunatkan sujud sahwi itu. Sunat atas sunat. Kerana meninggalkan salah satu daripada sunat ab'ad. Litarki wa ba'di wahidin min ab'adi walau amdan. Kalau kita tinggal salah satu daripada sunat ab'ad, daripada sunat ab'ad yang ada 6 perkara ni, walaupun disengajakan, tinggal saja, memang dia nak tinggal. Dia nak cepat. Kalau ia sujud kerana meninggalkan yang lain daripada sunat ab'ad, dengan mengetahui, dengan sengaja, maka batal sembahyangnya. Baik, ingat baik. Bukan semua kena sujud. Contohnya, dia terlupa nak angkat tangan masa takbir. Allahu Akbar, tak angkat tangan. Aku tertinggal salah satu daripada sunat. Sunat apa tu? Sunat hai'ah. Dia pun sujud sahwi. Batal solat. Kenapa batal? Kerana dia menambahkan sujud yang tidak disyariatkan. Menambahkan amalan solat yang tidak disyariatkan. Baik, sujud sahwi ada syariat. Nabi sujud ketika berlakunya terlupa. Allah Ta'ala jadikan Nabi terlupa bukan kerana dia lupa, kerana dia khayal, tapi nak memperundangkan salah satu daripada cara-cara sujud sahwi, maka Nabi lupa sallallahu alaihi wasallam, kemudian disyariatkan sujud sahwi. Mana lupa itu untuk disyariatkan. Jangan pula ada kata Nabi khayal juga. Awak cakap, mana boleh cakap macam tu? Dan yang termasuk sunat ab'ad ialah, tuan-tuan tanda, maknanya sujud sahwi itu sunat yang pertama dia kerana meninggalkan sunat ab'ad. Apa dia sunat ab'ad? Tuan-tuan tengok sunat ab'ad ini, definisi dia nya apa? Definisi dia ada kat bawah sekali tu. Definisi mari di belakang. Dia kata wasumiyat hadhihi sunan ab'adan liqurbiha bil jabri bis sujudi minal arkan. Tengok baris yang bawah sekali tu. Dan sunat-sunat itu dinamakan sunat ab'ad dengan kerana ianya dekat kepada rukun-rukun yang dijabarkan dengan sujud sahwi. Mana kalau kita tertinggal rukun, kita ganti balik rukun itu, kena ganti balik, tapi dijabarkan. Berlakunya khalal di tengah jalan itu, kepincangan di tengah jalan tadi, maka kita nak cover dia dengan sujud sahwi. Jadi sunat ab'ad ni pun dia amalan yang dalam solat. Bentuk dia pun bentuk yang nampak. Nampak satu amalan. Maka kalau kita tinggal dia, disunatkan sujud sahwi. Disunatkan, dijabarkan, disunatkan dengan sujud sahwi. Baik, pelajar tanda. Sunat ab'ad yang pertama, tasyahud awal. Wa huwa tasyahudun awwalun. Iaitu apa yang wajib padanya dalam tasyahud awal itu, atau sebahagian daripadanya, walaupun satu perkataan. Jadi kita tertinggal satu perkataan. Ini dimulai dengan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat sampai kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dipanggil tasyahud. Maka kalau ia tertinggal mana-mana bahagian daripadanya, dia kata tinggal satu, tinggal bahagian, hendaklah dia sujud sahwi, sunat sujud sahwi, sebab dia tertinggal sebahagian daripada sunat ab'ad. Ini dalam apa ni? Dalam tasyahud awal. Tasyahud kita ada dua, tuan. Satu yang panggil tasyahud awal, yang kedua tasyahud akhir. Tasyahud akhir ke rukun. Tasyahud awal tu bagi solat yang ada dua tasyahud, maka tasyahud awal tu dia panggil sunat ab'ad. Saya bercakap dalam fiqh Syafi'i ni. Alhamdulillah kita bercakap dalam fiqh Syafi'i, dan apabila perlu kita akan huraikan fiqh 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. 4 mazhab tu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tak bawa fiqh Syiah sini. Kan? Maka kita kena terimalah untuk meluaskan perbincangan supaya para jemaah tidak kesempitan dalam ibadat kita. Alhamdulillah. Baik, yang kedua,
tulis. Kalau ada kitab, tulis kitab. Yang tak ada kitab, tulis nota. Sunat ab'ad yang kedua, dan duduk bagi tasyahud awal. Duduk tu satu sunat. Baca tu satu. Baca lain, duduk lain. Adapun gambaran meninggalkan duduk di sini ialah sebagaimana meninggalkan berdiri waktu kunut. Nanti kunut nanti, orang yang tak berdiri kunut, dia mampu, dia tak uzur, maka dia telah meninggalkan salah setengah, sebahagian daripada sunat ab'ad. Bahawa tidak baiknya ia dalam melakukan duduk tasyahud dan berdiri kunut itu, bila disunatkan duduk dan berdiri dengan qadar keduanya, maka bila ia tinggal salah satu dari keduanya, hendaklah ia sujud sahwi. Jelas lah kita kan. Maknanya baca tasyahud satu, duduk tu pula satu lagi sunat. Yang ketiga, dan qunut ratib. Qunutun ratibun au ba'duhu. Qunut ratib ni makna qunut dalam solat yang tetap atau sebahagian daripadanya, iaitu qunut subuh atau qunut witir nisf Ramadan. Bagi mazhab Syafi'i, separuh akhir Ramadan kita ada qunut. Ada qunut apa? Ada solat witir, ada qunut kan. Lain daripada qunut nazilah. Qunut nazilah tu qunut kerana bala bencana. Ini tak kira masa. Qunut nazilah, dia baca semua solat 5 waktu pun boleh. Contohnya negara kita diancam. Diancam oleh musuh. Maka pihak pemerintah, ulil amri, tuanku sultan, bagi Malaysia ni tuanku sultan lah, raja-raja akan merintahkan supaya semua masjid baca qunut nazilah. Qunut kerana bala bencana. Boleh kita baca. Itu lain. Jadi ini dia panggil qunut subuh dengan qunut witir ni yang ada yang masuk dalam sunat ab'ad ni. Baik, yang keempat, sunat ab'ad yang keempat, berdiri bagi qunut. Berdiri bagi qunut. Orang yang meninggalkan qunut hendaklah sujud mengikut imamnya yang bermazhab Hanafi, ataupun ia mengikut seorang yang sembahyang sunat, walhal ia sembahyang subuh, maka hendaklah ia sujud sahwi atas dasar yang aujuh. Ini ada perbahasan lah sikit. Ini perbahasan sikit. Tuan Syekh ni kata apa? Kalau kita solat di belakang Imam Hanafi, Imam Hanafi tak baca qunut. Atau awak solat di belakang orang solat sunat. Contohlah, saya buat contoh. Isteri nak solat berjamaah dengan cik abang dia. Bang, abang solat sunat fajar, saya solat subuh. Sebab dia tak lagi masjid, anak kecil ataupun sebagai masyarakat lain. Jadi suami yang jadi imam, sudah pasti dia tak boleh baca qunut. Mana ada qunut dalam sunat solat fajar? Walaupun dalam mazhab Syafi'i, kita tak boleh lebih SOP. Maka dalam kitab ni kata, Tuan Syekh ni kata, dia kena solat juga, kena baca juga qunut. Contoh orang mazhab Hanafi ni dia cepat sangat. Cepat sangat contohnya dia punya tumakninah dia. Jadi kita tak sempat baca qunut. Jadi kita kena baca juga. Tapi kalau imam dia lambat, contohnya dia dalam i'tidal dia baca panjang, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan mil as-samawati wa mil ardi, kan dalam doa yang dah kita baca dulu. Kita dah belajar doa waktu qiyam, dalam kitab Perisai Muslim sudah ada gitu. Maknanya masa tu panjang. Bila masa panjang, boleh je kita baca qunut ringkas. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait wa sallallahu alaihi wasallam. Sempat. Boleh je. Sama juga kalau imam baca solat sunat subuh, tapi kalau dia panjangkan sedikit waktu i'tidal tu, dia baca doa yang tadi, yang maksud dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, mil as-samawati, panjang juga tu. Jadi boleh, sempat. Tapi dia kata kalau tak sempat, maka hendaklah dia sujud sahwi
Sujud sawi apa dia ni? Alal aujah. Alal aujuh maknanya aujah ada pandangan. Ulama kata sujud sawi. Jadi ada pandangan ulama kata tak payah sujud lah. Kenapa tak sujud? Dalam hadis Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dilantik untuk kita ikut dia. Kalau imam tak baca kunut, kita tak payah baca lah. Dia mazhab lain, saya mazhab lain. Kita Islam, dia Islam. Ada toleransi dalam masalah ini. Sebab itu saya kata tuan-tuan dan puan-puan, para pendakwah, para asatidzah, dalam perkara furu' fiqh, kita berlapang dada, kita perluaskan perbincangan. Yang betul-betul kita kena bertegas dalam masalah akidah. Dalam masalah tauhid, perbuatan-perbuatan yang mencalarkan tauhid. Seruan-seruan kepada makhluk, ini berbahaya. Ada ulama kata haram, ada ulama kata syirik. Kenapa kita berani mau rempuh? Khilaf. Khilaf dalam masalah akidah tak sama dengan khilaf masalah fiqh. Khilaf masalah akidah ni teruk. Masalah fiqh ni lain sikit. Sebab itulah para jemaah sekalian, dalam masalah perkara yang khilaf, biarlah kita bertegas tempat yang tegas, dan kita boleh berlembut, boleh buka ruang-ruang yang selesa kepada para jemaah kita untuk beribadat. Kalau dua-duanya ada dalil, dua-duanya ada sandaran yang boleh diterima oleh masyarakat, elok kita perjelaskan supaya mereka tenang. Alhamdulillah. Jadi dalam masalah kunut ni, pendekatan saya, yang ana duduk lama di tanah haram sikit, tak lama sangat, pengalaman saya macam-macam jumpa. Ada orang pergi Mekah, Tok Syekh dia kacau. Dia kata, kita solat di Masjid Haram 4 waktu kecuali subuh. Saya kata, kenapa subuh tak mau? Subuh imam Masjid Haram tak baca kunut. Siap dengan cop lebar lagi. Imam, dia punya lebar, saya tak nak sebut sini. Kita tak nak keruhkan keharmonian majlis ilmu dengan mencela, dengan melebar-lebarkan, tak adalah. Ada setengah ustaz tu, kalau dia tak lebar orang dalam kuliah, memang dia tak ada semangat nak kuliah. Apa boleh buat? Allah Ta'ala bala dia untuk mengutuk orang dalam majlis ilmu. Kan? Kita jangan tiru orang. Kita tiru adab yang diajar oleh Nabi SAW. Maka tengok ni. Kenapa tak pergi solat subuh masjid? Imam tak baca kunut. Dia punya bos tegas. Jadi jemaah mari bisik dengan saya, ustaz. Dia tengok kita pelajar, tanya, macam mana kami ni nak pergi masjid ke tak pergi? Saya kata pergi. Awak solat mari Mekah ni 10 hari. Duduk Madinah 3 hari kalau contohnya. Ataupun kalau waktu haji lama sikit kan. Ini je peluang kita duduk atas ni. Kita balik ni belum tentu kita mampu lagi untuk datang haji, datang umrah. Kita mungkin sebahagian daripada pakcik-pakcik kita dah jual tanah pusaka untuk sampai ke Mekah. Tiba-tiba dikacau oleh Tok Syekh, tak boleh pergi Masjid Haram kerana tak baca kunut. Kalau kita betul-betul nak cakap lah tuan-tuan dan puan-puan, mana besar tak baca kunut dengan tak kuat bismillah. Kalau nak kira lah, imam tak, dia kata imam baca bismillah perlahan. Kunut dia tak baca. Jadi sebab tu dia tak mau pergi. Dia tak tahu yang bismillah tu, kalau kita ambil dalam pandangan yang mengatakan bismillah tu daripada Fatihah, lagi besar. Itu rukun. Yang ni sunat. Kalau tak baca pun tak batal solat. Kalau tak sujud sawi pun tak batal solat. Maka bagaimana cara kita nak harmonikan masyarakat? Jadi pendekatan saya, Al-Faqir ilallah Abu Anah ini, pendekatan saya dalam masalah begini, kita terangkan kepada pelajar, kita terangkan kepada jemaah bahawa kunut ni salah satu daripada perkara yang dibincangkan oleh ulama. Ada mengatakan sunat kita baca, ada kata tak sunat. Jadi dalam masalah ni ada keluasannya. Jadi kalau imam baca, ikutlah kat belakang tu. Kalau imam tak baca, kita tak payah baca. Kenapa sampai tak nak pergi solat di masjid? Allahu Akbar. Alhamdulillah, pendekatan yang kita bawa ni insya-Allah harmoni. Tidak ada orang panggil label-melabel, tidak ada. Orang kata tak ada tenyih menenyih. Tenyih menenyih ni maknanya kalau ada khilaf sikit, dia punya pukulan tu menarik dah. Tama-tama sekarang ni masing-masing ada kamera, masing-masing ada TikTok, masing-masing ada alat yang boleh je. Orang ni cakap. Yang celarunya siapa? Masyarakat awam. Wallahu alam. Baik.
kita pergi ke kitab kita. Jadi dia kata sunat sujud sahwi. Kita kata adalah lapangan sini lah. Kalau imam tak baca, tak payah baca. Dalam hadis pun Nabi kata, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam tu dilantik, diikuti supaya dia lantik supaya kita ikut. Jadi dah imam tak baca, kita tak payah baca. Baik. Yang kelima, sunat ab'ad yang kelima, dan tertinggal berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kedua-duanya. Tak baca selawat ke atas Nabi selepas kunut dan selepas tasyahud awal. Maka sunat sujud sahwi. Berapa? 5. Yang keenam, tertinggal berselawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir dan kunut. Tuan-tuan kena ingat, tasyahud awal dia tak ada al. Allahumma salli ala Muhammadin, berhenti setakat itu je. Tapi tasyahud akhir, Allahumma salli wa ala ali Muhammadin sampai ke innaka Hamidum Majid. Jadi siapa dia tertinggal selawat ke atas al, ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud akhir dan kunut, maka sunat dia sujud sahwi. Dalam kitab ni dia 6 je Ustaz. Saya baca kitab lain ada 8. Betul tuan. Sebab dia kembas sekali sini. Kalau kita nak asingkan boleh. Tasyahud awal, duduk tasyahud awal, tak baca selawat lepas tasyahud. Itu dia akan begitu. Kemudian kunut, berdiri, tak baca selawat, dia jadi tambah lagi lah. Ini kadang-kadang para ulama dia pendekatan dia campur sekali. Macam rukun solat. Kita dah bincang dulu dalam kitab kita, kitab Muniyatul Musalli dulu kan. Ingat tak? Dalam kitab Muniyatul Musalli, dia kata rukun solat ada berapa? Ada kitab yang tulis 13 rukun. Ada kitab yang kata 17. Kenapa 13? Sebab yang 13 tu dia kembar di antara rukuk dan tumakninah. Yang jadi 17 rukuk lain, bilangan seterusnya tumakninah. Itu rahsia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita rahsia kenapa berbeza nombor, berbeza nombor. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita belajar, kita talaqi walaupun ringkah-ringkah begini, kita ada ilmu insya-Allah. Sebab itulah pendekatan yang saya bawa, saya suka mengajar kitab. Ana suka baca kitab. Talaqi berkitab. Ya, tuan-tuan ada kitab di tangan, saya baca kitab, tuan-tuan boleh tengok kitab. Ataupun kuliah-kuliah kita yang lepas, yang sudah lama, yang sudah lalu, tuan-tuan boleh beli kitab, boleh talaqi balik. Allah, ramai orang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya syukur pada Allah SWT. Manfaat kita sebarkan ilmu baca kitab ini, ramai yang dapat manfaat. Zaman dalam PKP dulu orang tu kata, saya Ustaz, saya baca satu kuliah, satu hari satu kuliah. Sebulan dia khatam sebuah kitab. Kita kata alhamdulillah, barakallahu fikum. Allah Ta'ala berkati usaha kita untuk mendapat ilmu, dan Allah Ta'ala juga berkati untuk usaha kita untuk menyebarkan ilmu. InsyaAllah ilmu yang kita sebarkan ni, ma qala Allah wa qala Rasul, apa yang dikata oleh para ulama Islam, itulah yang kita bawa. Kalau kita nak reka-reka sendiri, tidak. Baik. Tengok huraian. Sekarang dalam kitab kita dia ada 6 sunat ab'ad. Dan gambaran sujud sahwi kerana tertinggal selawat. Ini gambaran dia panggil. Gambaran macam mana? Macam mana kita nak gambarkan sujud sahwi kerana tertinggal selawat tadi. Wa suratus sujudi li tarkis salat alal al fi tasyahud akhir. Gambaran sujud sahwi kerana tinggal selawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud akhir, bahawa hendaklah ia merasa yakin yang imamnya itu meninggalkannya. Kita yakin tu imam tak baca. Sebelum salam imamnya dan sebelum salam dirinya sendiri, kita yakin tak baca, maka kita pun sujud sahwi. Ataupun selepas ia memberi salam.
Lepas kita beri salam sekejap, kita fikir, imam baca ke tak baca tadi? Tak baca. Walhal masanya tidak lama berselang, maka hendaklah dia masuk semula solat, niat sujud sahwi, Allahu Akbar. Ini dia punya cara, dia punya kaedah. Baru jumpa nama. Nama yang saya sebut tadi, awal tadi, Tuan Syekh letak di belakang definisi. Definisi ta'rif sujudus sahwi. Ta'rif sunat ab'ad. Apa dia sunat ab'ad? Sunat ab'ad itu dinamakan sunat ab'ad. Sunat sebahagian daripada solat. Amalan dia tu tak boleh nak beza pun kita. Dengan tasyahud awalnya, dengan berdiri kunutnya, nampak tak ada beza. Tapi dia punya kategori sunat. Mana kalau tinggal tak batal solat. Dengan ianya, amalan itu dekat kepada rukun-rukun solat. Tak beza sangat. Kalau orang tak ada beza, tak pandai nak beza. Nah, contohnya di antara i'tidal dengan baca kunut dekat dua tu. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadini fi man hadait. Sikit. Tak angkat tangan pun tak apa. Tak syarat angkat tangan kunut, tapi termasuk juga dalam sunat hay'ah mana kita angkat tangan. Itu kan. Takbir angkat tangan. Baik. Sunat ab'ad itu apa nama dia? Dengan ianya dekat kepada rukun-rukun, dengan dijabarkan dengan sujud sahwi. Dijabarkan maknanya ditampalkan. Kalau tertinggal amalan ini, sunat ditampal dengan sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu, tulis kitab. Dan sujud sahwi itu, kenapa kita kena buat dia tu? Hendaklah dilakukan pula. Tulis nombor 2. Letak nombor 2. Nombor pertama tadi, sunat sujud sahwi kerana tinggal sunat ab'ad. Wadah? Yang kedua, tulis yang kedua. Dan sunat sujud sahwi yang kedua, hendaklah dilakukan pula. Dilakukan pula kerana merasa syak. Bila kita syak dalam solat kita, adakah ia telah meninggalkan setengah daripada rukun perkara-perkara yang terdahulu yang ditentukan itu seperti kunut, dan dirasakan adakah dia sudah melakukannya kerana asalnya kita tak buat. Bila kita syak, maka kita sujud sahwi lah. Ini dalam bab sunat ab'ad. Tapi kalau syak dalam perkara rukun, tidak memadai dengan sujud sahwi, tuan-tuan. Kita kena tambah lagi. Contohnya dalam rakaat tadi, kita duk fikir, aku baca Fatihah ke tidak? Khayal kita. Baca Fatihah ke tidak? Bila kita rasa tak baca, jadi kita kena naik, nanti tambah satu rakaat, baca Fatihah dulu. Barulah rukuk, i'tidal, sujud balik. Kemudian tu barulah tasyahud dan sujud sahwi. Tapi kalau dalam sunat ab'ad tertinggal, tak payah ganti. Cukup dengan kita jabarkan, kita tampalkan dengan sujud sahwi. Itu makna jabar. Jabar itu makna tampal ataupun tampung ataupun polis balik lah kita kata. Gilak balik yang tertinggal tadi dengan sujud sahwi. Nabi kata targhiman lisyaitan. Tujuan sujud sahwi itu, satu nak menampal yang kekurangan, yang kedua targhim lisyaitan, nak malukan muka syaitan, duk kacau kita, duk khayalkan kita dalam salat, menyebabkan kita tertinggal ni. Paling kita sujud, syaitan ni dia cukup anti dengan sujud. Itulah bila anak Adam ni sujud, syaitan bertempik. Anak Adam umira bis sujudi fasajadu. Anak Adam bila disuruh sujud, mereka sujud, bagi mereka syurga. Allah perintah sujud, aku tak sujud, neraka. Itu jadi syaitan dengan sujud ni anti sangat-sangat. Sebab itulah kita kena memperbanyakkan sujud, maknanya banyak solat. Baiklah. Yang ketiga, tulis nombor 3. Dan kalau terlupa, tadi syak, ini terlupa. Kalau terlupa, ini keadaan lah, keadaan.
Dan kalau terlupa seseorang yang sembahyang seorang diri, lau nasiya munfaridun au imamun ba'dan, seorang itu solat seorang diri ya, ataupun imam dia terlupa sunat ab'ad seperti tasyahud awal atau kunut, walhal ia sudah pun melakukan perbuatan yang fardu seperti qiyam atau sujud, maka tidak boleh lagi kembali kepadanya, yakni kepada sunat ab'ad. Apa dia contoh? Contoh dia ni. Contoh dianya, orang ni sepatutnya selepas daripada kita turun sujud rakaat yang kedua, bangun daripada sujud, kita duduk di mana? Duduk di tasyahud awal. Sah? Tapi kita naik terus ke rakaat yang ketiga. Sudah berdiri tegak. Makmum yang acah-acah pandai kat belakang kita ni panik. Subhanallah. Yang sebelah ni pun pandai juga subhanallah. Subhanallah. 3 orang subhanallah. Imam pun turun balik. Apa jadi? Apa jadi tuan-tuan, tengok ni. Tengok nota. Tengok kitab. Maka apabila ia kembali kepadanya, dia dah naik berdiri tegak, dia kembali yakni kepada sunat ab'ad, turun balik, yang ditinggalkannya seperti tasyahud awal atau kunut selepas ia sudah berdiri tegak atau selepas meletakkan dahinya pada sujud. Kan kita ada 2 tadi. Kita sujud dah. Tengah sujud bunyi belakang subhanallah. Apa ni subhanallah ni? Kunut tertinggal. Macam mana nak buat? Ada ke imam kena bangun semula, naik atas, Allah mahdini, ke macam mana? Itu 2 keadaan. Tuan Syekh kita ni, dia kembar sekali di antara 2 tu, kunut dengan tasyahud awal. Jadi tuan-tuan kena ambil perhatianlah sedikit supaya jelas dan tidak ada kekeliruan, insya-Allah. Kalau tak jelas, dia panggil keliru. Baik. Selepas ia tegak berdiri atau selepas meletakkan dahinya pada sujud bagi kunut, walhal dengan sengaja serta tahu tentang haramnya undur balik ke semula ke tasyahud awal, ke sunat ab'ad, maka batalat salatuhu, batalah solat dia. Mudahnya. Batalah solat dia tu. Allahu Akbar. Sebab ia memutuskan yang fardu bagi melakukan yang sunat. Jadi kerana itu para pelajar sekalian kena ambil perhatian lah, kena ambil perhatian. Kalau imam dah naik ke tasyahud, ke rakaat yang ketiga, jangan siapa-siapa tasbih kat belakang. Bila kita tasbih, dia confused. Nanti dia duduk balik. Berlaku kes ni. Baru ni ada orang tanya. Dalam tanya jawab, dia kata, Ustaz, di tempat saya imam, bila orang tasbih, dia duduk balik. Dia panik juga. Allahu Akbar, duduk balik. Batal solat dia. Tetapi, ada kecuali. Tetapi tidak batal kalau ia kembali kepadanya dengan jahil tentang haramnya. Saya tak boleh nak kata imam tu jahil tentang haram tu. Tapi kalau dia panik, dia terlupa, mungkin. Sekalipun ia hidup bergaul dengan kita. Jadi orang ni hidup dengan kawan dengan kita. Dalam ulama mazhab Syafi'i ada berkawan dengan ustaz. Boleh minum teh sekali dengan ustaz, boleh tukar rokok sekali dengan Pak Lebay. Contoh, jangan marah ni, contoh. Maknanya rapaknya dia ni. Tapi dalam bab solat dia tak reti, maka kita kata dia ni masih jahil juga. Kerana perkara ini termasuk daripada perkara yang tersembunyi bagi orang awam. Jadi bagi orang awam, bagi dia sukarlah juga, sebab dia nak beza di antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir, sebagai sunat ab'ad dengan rukun. Sebab tu nama dia sunat ab'ad, sebab dia dekat je dengan rukun. Tak ada beza sangat dari sudut perbuatannya, cuma beza dari sudut status. Status dia berstatus apa? Status sunat, yang tu berstatus rukun. Itu perbezaan. Demikian juga sembahyang tidak batal
jika ia mengulangi itu dalam keadaan ia terlupa bahawa ia berada dalamnya, yang dalam sembahyang. Masya Allah, tabarakallah. Boleh dia lupa. Dia lupa dalam solat. Allahu Akbar. Wa kaza nasiyan annahu fiha ay fala tabtulu li'uzrihi. Maka tak batal solat dia, maka sembahyangnya tidak batal kerana uzurnya, maka lazimlah ia kembali kepadanya bila ia mengetahui atau teringat. Yakni bila ia kembali itu dalam jahil atau terlupa, baik bagi tasyahud atau kunut, kemudian dia pun teringat tasyahud atau kunut itu, atau ia tahu bahawa kembali itu haram, maka wajiblah ia bersegera kembali kepada keadaannya sebelum kembali dengan lupa atau jahil itu. Bila dia nak turun balik, dia pun teringat. Dia teringat apa? Dia teringat, tak boleh dah kalau sudah naik. Naik balik. Dengan keadaan dia jahil dah. Maka wajiblah ia bersegera kembali kepada keadaannya sebelum kembali dengan lupa atau jahil itu, iaitu qiyam dalam masalah tasyahud dan sujud dalam masalah qunut. Itu huraian daripada apa? Daripada i'anatut talibin. Jelaslah kita para pelajar sekalian, dalam masalah fiqh ni ada kelonggaran sikit. Kalau kita buat tadi langgar SOP sunat arba'ah ni kerana jahil dan kejahilan itu diterima sebagai orang jahil, maka dimaafkan. Tapi kalau dia buat dengan ilmu, maka batalah solat dia. Wallahu a'lam. Tetapi, ada lagi tetapi ni. Lakin, hendaklah ia sujud sahwi, iaitu orang yang kembali kerana lupa atau jahil tadi, kena sujud sahwi sebab ia telah menambahkan duduk atau i'tidal bukan pada tempatnya. Dia tambah satu i'tidal lagi, patutnya tak naik dah, maka dia kena sujud sahwi juga. Alhamdulillah. Dan tidak batal juga apa dia ni? Tidak batal juga kalau yang mengulangi itu seorang makmum. Dengar ni. Kes ni berlaku kepada makmum. Kes ni berlaku pada makmum khayal. Dengan izin tuan-tuan, saya guna perkataan ni untuk nak mudah faham. Kita tak mau bila pendengar tak faham, dapat ke pengulas yang tak faham juga, keliru habis. Ya, masya-Allah. Jadi kita jangan main, biar faham. Dia makmum lain. Makmum dia terlupa. Imam duduk tasyahud awal, dia naik. Macam mana keadaan dia? Dan tidak batal juga kalau yang mengulangi itu seorang makmum, maka tidak batal sembahyang bila ia berdiri tegak atau sujud seorang diri. Maknanya makmum itu bila ia meninggalkan tasyahud seorang diri dan berdiri atau ia tinggalkan kunut dan sujud, kemudian ia kembali kepadanya, maka tidak batal sembahyangnya. Bahkan terang dan tetap baginya bahawa ia hendaklah kembali kalau berdiri atau sujud itu kerana terlupa. Turun balik. Jadi kawan kita boleh tarik kain. Turun. Kerana keperluan mengikut imam, kerana itu adalah fardu, dan ianya lebih dituntut lagi daripada melakukan yang fardu. Dan kalau ianya sengaja, maka tidak ta'yin atasnya, bahkan sunat. Kalau dia sengaja lain, tapi kalau dia terlupa, dia kena turun balik. Dan maka kalau imam meninggalkan tasyahud, dengar ni tuan-tuan, imam tinggal tasyahud, dia naik ke rakaat yang ketiga dengan terlupa dan berdiri, maka wajib atas makmum berdiri bersama-sama dengannya. Kalau tidak, batallah sembahyangnya kerana kejinya perbuatan itu menyalahi perbuatan imam. Kita rasa kita kuat, kita betul-betul tak khayal, kita yakin kita tak terlupa, kita pun duduk. Baca tasyahud dulu, nanti kita kejar imam. Mungkin naik sekali dengan dia. Dia kata keji sangat perbuatan itu. Maka kalau imam kembali selepas ia telah berdiri, yakni kembali pada tasyahud awal, maka tidak boleh ia diikuti. Contohlah kita kata,
kita dah naik sekali dengan imam, tapi ada 2-3 orang yang pandai-pandai ni pergi tasbih. Subhanallah, imam pun turun. Kita jangan turun. Tunggu atas. Maka tidak boleh ianya diikuti. Kerana kalaulah ia sengaja, maka sembahyangnya batal. Bagaimana kita nak ikut orang batal solat? Atau kerana kalau ia terlupa, yakni imam itu terlupa, maka tidak boleh diikuti orang yang lupa. Bahkan hendaklah makmum berdiri kalau ia tidak berdiri dengan segera, dan hendaklah ia menanti imamnya dalam berdiri dengan mengirakan bahawa imam itu akan kembali di atas lalainya itu atau yang tidak tahu itu. Kita pakai berdiri, imam akan bangun juga nanti lepas tu. Tapi kalau imam tu kerah kepala juga, ditegur pun tak bangun, atau ia mufarakah. Apa makna mufarakah? Dia berpisahlah dengan imam itu. Dan itu adalah lebih utama. Lebih utama, kalau imam meninggalkan kunut, maka wajib atas meninggalkan kunut itu, bahkan hendak ia membaca kunut itu bila ia tahu bahawa ia boleh mendapatkan imam dalam sujud yang mula-mula. Maknanya kalau kita kata imam tak baca kunut, tapi boleh je kita baca kunut ringkas dan kita sempat dengan sujud imam, sujud pertama. Jadi dalam kitabnya kata boleh kita baca. Ini saya bercakap dalam konteks mazhab Syafi'i lah, tuan-tuan, kan? Tapi kalau kita rasa nak tenang, innama ju'ilal imam liyu'tama bihi, turun je lah sekali dengan imam. Perkara ni pun perkara khilaf. Meraihkan khilaf, mengikut imam itu lebih aula. Wallahu alam. Itu pandangan yang saya faham. Kalau tuan-tuan faham lain, tak dipersilakan. Bahkan bagi makmum yang lupa tadi wajib mengulangi sebagai memenuhi kewajipannya mengikuti imam. Kalau ia tidak mengulangi maka batal sembahyang kalau ia tidak meniatkan mufarakah. Maknanya kalau imam tu salah kita ikut juga, jadi batal lah kitanya. Kena mufarakah lah. Adapun kalau ianya sengaja maka tidak lazim atasnya kembali, bahkan sunat. Seperti misalnya ia rokok sebelum imamnya rokok. Orang ni bahasa jenis ekspres ni. Rokok belum imam. Apabila makmum yang lupa itu tidak mengetahui hingga imamnya berdiri, maka tak usahlah ia kembali. Bangun je lah. Al-Syekh Al-Baghawi rahimahullah ta'ala berkata, apa yang dibacanya sebelum qiyamnya itu adalah tidak dikira. Sebab dia buat satu benda yang lebih. Dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengikuti beliau dalam pendapat ini, yakni Al-Fatihah, makanlah ia membacanya bila ia berdiri. Kata Syekh kami, Syekh kami ini Ibnu Hajar. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang belajar fiqh mazhab Syafi'i ini sepatut dia lebih terbuka. Sebab kita selalu dengar pendapat yang berbeza antara Ibnu Hajar dengan Ramli. Berbeza di antara Syekh Nawawi contoh dengan Rafi'i contoh. Berbeza ulama mutaakhir dan ulama pertengahan. Jadi kita selalu je dengar nama-nama ulama ini ada perbezaan di antara mereka. Tapi bila kita berbeza, kita tak boleh ikut mereka pula. Kenapa? Itu yang pelik. Kata Syekh kami, siapa dia Syekh kami tu? Imam Ibn Hajar. Dia kata apa? Tanda sekat tu dulu. Panjang sangat. Masa kita lewat, kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita buat khulasah balik kepada perbincangan kita akan datang. Dipanggil synopsis. Akan baca balik. Baik, kita berhenti setakat itu dulu. Yang penting bagi kitanya sujud sahwi apabila berlakunya tertinggalnya kunut, tertinggalnya tasyahud awal yang dipanggil sunat ab'ad, dan juga berlaku sujud sahwi kerana terlupa, tersalah. Kita masih lagi perbincangan kita dalam orang lupa dan orang yang tersalah. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.